Hai, nama saya Syed Kristina. Cita-cita saya nak menjadi seorang engineer. Sementara nak capai cita-cita, saya buat kerja lain dulu. Jadi model ni mencabar sebab saya suka makan. Ya, saya memang suka makan. Saya percaya makan selain untuk hidup menjadi terapi yang cukup membahagiakan. Lebih-lebih lagi kalau makanan tu sedap. Tapi kalau saya rasa saya terlebih makan, bercakap tentang makan, saya selalu tertanya-tanya, apa yang membuatkan sesuatu tempat tu jadi viral? Kenapa orang sanggup datang dari jauh untuk makan di situ? Dan kenapa ada influencer yang sanggup buat review makanan di situ? Adakah sebab pemasarannya hebat atau makanannya memang betul-betul terbaik? Atau ada kisah lain di sebaliknya? Mari ikut saya menerokai dunia gastronomi dalam Makan Viral. Syed dengar yang kambing ni banyak khasiat dia dan kesan-kesan sampingan yang ada pada tubuh badan kita tu sebenarnya baik untuk kita. Betul ke? Okey, kalau alang-alang Syed cakap pasal kambing ni, apa kata kalau kita jalan-jalan di sekitar Lembah Kelang untuk cari kedai makan yang ada hidangan kambing? Jom. Masakan berasaskan daging kambing sangat popular di Malaysia. Kambing bakar, lamb chop dan kari kambing antara kegemaran rakyat tanpa mengira bangsa. Biasanya ada dua jenis daging kambing yang ada terdapat di pasaran, mutton dan lamb. Mutton adalah daging kambing matang, selalunya berlemak dan kenyal. Manakala lamb pula adalah daging kambing muda yang kurang lemak dan bertekstur lembut. Walaupun kambing tidak sekuat kuda atau lembu, sifatnya lebih nakal dan suka dikawal. Dalam kata lain, kambing ini mampu mencabar minda dan kesabaran manusia. Mungkin sebab itulah haiwan ini wujud dalam kisah Nabi dan Rasul dalam sejarah Islam. Hadis riwayat Bukhari menyatakan, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah Allah bangkitkan seorang nabi pun melainkan ia menggembala kambing. Seseorang individu memerlukan kecekapan minda serta kesabaran yang tinggi untuk berhadapan dengan haiwan ini. Ada sebab kenapa para nabi dan rasul datang dari kalangan penggembala kambing. Mungkin tugas yang menguji kesabaran ini menjadi latihan untuk menghadapi ujian yang lebih besar. Walaupun sedap, ada juga yang tidak gemar akan hidangan kambing ini. Rasa panas badan, pening kepala dan bau hanyir daging kambing antara faktor utama sajian ini tak kena dengan selera mereka. Daripada segi konteks panas badan, pening kepala tu, saya relatekan balik kepada penyediaan cara penyediaan kambing itu sendiri. Macam kita biasa lihat kan, untuk penyediaan kambing ni yang disediakan dekat kenduri, dekat rumah ataupun dekat restoran, dia gulai kambing lah, kambing bakar, pelbagai penyediaan daripada segi cara masakan lah. Okey, jadi kita tengok balik cara masakan ni, kebiasaannya dia tinggi garam, tinggi MSG. Jadi bila kambing ni cara penyediaan dia tinggi garam, tinggi MSG, ini indirectly akan menyebabkan rasa pening kepala, panas badan. Sebab you makan bukan dalam portion yang sikit, you makan biasanya dalam portion yang banyak. Okey, sekarang ni Syed berada di kambing bakar kontena di Setia Alam. Cuma ni Syed pelik, Syed tak nampak kontena pun. Jom. Beroperasi sejak tahun 2015, Iti Fazudin, mesra disapa Cik Azu, menjalankan perniagaan kambing bakar kontena dengan hanya membuka gerai kecil tepi jalan sekitar Lembah Kelang. Setelah setahun berniaga di jalanan, dia menyahut cabaran membuka restoran pertamanya. Menurut Cik Azu, dia memilih untuk menjual hidangan daging kambing kerana khasiat dan rasanya yang tersendiri. Actually, kambing bakar kontena ni kita start pada tahun 2015 lagi, Syah. And then bermulanya kambing bakar kontena ni hanya di tepi jalan. Waktu tu kita ada lebih kurang dalam 6 ataupun 7 stall. And then tahun kedua tu saya tukar game, saya buat first restoran lah, kambing bakar kontena ni di Bacok, Kelantan.
And then 2018 kita buka ada cawangan kat sini, second, third di TTDI Jaya. And then yang keempatnya kita buka di Eco Gardens. Gerai yang 6 gerai tu memang di Kelantan ataupun? Tak, di kawasan Lembah Kelang. Kita ada waktu gerai tu stall, kita ada di Kampung Baru, Sungai Besi, Bandai Seri Permaisuri, Seksyen 7, TTDI Jaya, Shah Alam. So macam itulah bermulanya. Oh, okey. Lepas tu macam mana boleh dapat nama kontainer tu? Saya tak nampak kontainer kat sini. Ramai tanya, ramai orang tanya soalan tu. Okey, macam ni. Kami bakar kontainer ni asal memang kita nak buat dengan konsep kontainer lah. Tapi disebabkan waktu tu, tahun tu memang susah sangat saya nak cari kontainer dan nak dapatkan permit daripada Majlis Pemadaran. Yalah, bila customer tanya, kita ada satu jawapan lah yang menarik. Kambing kita tu, kita order specialnya dengan kontainer. So datangnya kambing kita tu daripada New Zealand dan juga Australia. Memang import daripada luar negara. Bukan kambing tempatan. Sebenarnya kambing ni dia lebih elok lagi pada daging lembu. Sebabnya lemak dia adalah lemak yang lembut. And then dari segi orang kata penghadaman dia pun, dari segi lemak lembu dan juga lemak kambing ni, lemak kambing lagi baik lah. Sebab tu kalau ikut kita punya orang kata Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dia sarankan kita makan daging tu daging hitam, bukan daging merah lah maksudnya. Daging merah ni adalah sapi, maksudnya lembu kan. So daging tu daging yang susah untuk adam lah. Atas faktor itu, dia cuba untuk mengubah stigma terhadap daging kambing yang dikatakan boleh memudaratkan kesihatan. Okey, kalau dekat sini apa menu favourite yang selalu orang datang akan order? Wajib order? Wajib order memang kat sini. Kalau yang utamanya kambing bakar kontainer, maksudnya nasi kambing bakar lah. Nasi kambing bakar, lepas tu sup kambing. Dan kalau dessert tu mango rock. Macam sedap sangat ni. Syed dah tak sabar nak cuba. Boleh try Syed? Okey, Syed cuba sekarang. Okey, sekarang ni Syed nak cuba menu yang special dekat kambing bakar kontainer. Kat depan Syed ada kambing bakar, Syed ada sup kambing dan juga dia punya dessert iaitu mango rock. Okey, kita nak try kambing bakar dulu. Okey, kambing bakar ni dia ada serve dengan sup dan juga nasi. Sekarang ni kita nak perah dulu asam limau. Liur lah Syed ni. Yang banyak portion dia. Lepas tu dia ada macam sayur sikit dekat tepi dan juga bawang. Okey. Terasa dulu dia punya kambing. Dia punya sos manis-manis macam tu. Tapi masih rasa black pepper. Dan kambing dia memang sangat lembut. Kalau anda tengok ni, dia potong nipis sikit tau. Tapi senang untuk kita makan. Sekarang ni saya nak makan dengan nasi pula. Kita ambil sup sikit. Sup ni macam sup kosong dan sesuai untuk makan dengan lauk kita lah. Lauk kita berat sikit kan. Kombinasi dia menarik lah sebab selalunya saya akan makan kambing bakar kosong tau tanpa nasi. Tapi ni kita makan sebagai lauk dan juga ada sup. Dia jadi macam kambing tu rasa manis kambing tu dengan sup-sup sikit. Memang sedap. Sekarang ni saya nak rasa sup dia pula. Sekarang ni saya nak rasa sup kambing pula. Tengok isi dia memang banyak. Kalau kita tengok ni dia ada cili, dia ada tomato. Kalau kita tengok je pun kita dah tahu dah sangat pekat. Memang tengok tu dah rasa terliur. Makan tu memang boleh habislah satu ni. Sebab dia sangat pekat dan cukup rasa. Boleh rasa masam tomato tu, pedas-pedas cili sikit, pedas-pedas dari black pepper dan manis daripada kambing tu sendiri. Dan kambing dia tak ada bau sangat pun. Lembut lah daging dia. Boleh rasa masin-masin sikit. Lepas tu Syed suka makan dengan cili tau. Kalau anda suka pedas, maybe boleh request cili lebih sikit. A+. Jom kita rasa dia punya dessert pula.
Mango Rock. Kalau kita tengok dekat sini, ada potongan mangga. Lepas tu ada aiskrim vanila dekat tengah dan juga chocolate chip. Cumanya Syed tak pasti apa yang di bawah ni. Adakah dia air mango ataupun dia macam aiskrim mango. Jom kita rasa air mango yang sangat pekat. Lepas pula tu ditambah dengan aiskrim. Kalau panas-panas ni memang sedap lah. Sangat refreshing. Dan tak muak. Walaupun dia pekat, tapi tak muak. Sebab ratio dia cukup. Terbaik. Korang kena order ni. Sangat sedap. Syed tak suka manis tau. Dan yang ni sangat perfect. Dia tak manis sangat. Dia manis buah. Dan juga aiskrim dia tak kacau rasa mango tu. Okey, Encik Azu, terima kasih banyak-banyak sediakan makanan yang sangat sedap. InsyaAllah Syed akan datang lagi. Nanti jemput nanti kawan-kawan ke family semua. Dan terima kasih juga kepada Makan Viral sudi datang ke sini review kita punya makanan. So insya-Allah nak datang nanti hello saya. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Okay, bye. Assalamualaikum. Salam. Okey, kalau sebelum ni Syed dah bawa anda ke Kambing Bakar Kontena, kali ni Syed berada di Maib Serdang untuk cuba restoran G2G. Jom. Dalam usia muda, Muhammad Syafiq Muhammadiyah sudah memiliki sebuah empayar yang boleh dibanggakan. Rangkaian perniagaan G2G miliknya menjalankan 4 buah perniagaan iaitu restoran, taman haiwan, pengurusan majlis serta khidmat korban dan akikah. Okey, sekarang ni saya bersama dengan Syafiq, pemilik G2G. Apa khabar Syafiq? Baik, Alhamdulillah. Okey, Syafiq, boleh tak cerita sikit macam mana bermulanya G2G? Okey, G2G ni bermula daripada tahun 2017. Berasalnya G2G ni berada di kawasan ni lah, di bawah. Di sebelah kandang kambing. Yang jadi idea ni kita nak bawa makan di berdekatan dengan kandang lah. Kandang kambing ni ada keunikan kat situ. So sekarang daripada 2017 kita dah grow sampai 2022 ni. Kita dah ada restoran di atas. Itu je kot. Bermulanya hanya dengan kandang kambing sahaja? Yes, bermula pada kandang kambing. G2G Animal Garden merupakan tarikan utama pengunjung untuk datang ke sini. Pelbagai jenis haiwan comel dan menarik dari dalam dan luar negara ada di sini. Kalau hujung minggu, sangat meriah. G2G ni berada di dalam MAEPS. Jadi kita nak kena cari sesuatu yang unik di tempat kami. Jadi kita buat G2G Animal Garden untuk buat tarikan kepada keluarga lah. Maknanya diorang spend time dengan keluarga diorang di zoo and then diorang boleh makan makanan special dekat G2G Restaurant. Memang selalunya keluarga datang masa weekend untuk spend time, tengok binatang, lepas tu penat-penat boleh makan. Ya. Okey, sebagai pemilik restoran yang menyediakan kambing kan. Syed selalu dengar orang cakap kalau makan kambing ni panas badan lah, sakit kepala. Apa tips yang Syafiq boleh bagi dekat kita untuk elakkan benda-benda ni berlaku? Alright. Okey, macam apa tips saya? Contoh kita boleh minum air panas. Contoh teh O lah. Jangan minum air kopi ke apa sebab kafein dia terlalu tinggi. So teh O ni dapat boleh mengurangkan sakit tu. Tapi benda ni tak semua orang lah. Perkara yang macam saya share ni tak semua orang yang sama lalui. So ada orang dia okey je makan kambing kan, ada orang tak okey. So macam contoh dia boleh makan buah-buahan, sayur-sayuran untuk dia kurangkan benda sakit tu lah. Persekitaran taman yang luas dan cantik turut menjadi tarikan di G2G. Ia sering menjadi pilihan buat pasangan yang idamkan garden wedding. Okey, kita ada restoran, kita ada mini zoo, kita ada buat akikah dengan korban, and then kita ada garden hall untuk buat event lah. So kat sini kita ada 4. Oh, kalau event tu tak kisah any event? Yes, mostly kat sini orang suka konsep garden, so diorang buat wedding kat sini lah. Ada wedding juga? Yep. Okay, jadi siapa yang nak datang, nak buat wedding dekat sini ke garden punya team, boleh datang ke sini. Okey, Syafiq. Yep. Syed sebenarnya teringin nak makan makanan yang ada kat G2G ni. Apa yang Syafiq nak suggest kat Syed? Okey, spesialis kita lah. Okey, kita kat sini memang bermula dengan kambing. Jadi makanan yang terbaik kat sini adalah kambing juga. Okey, kambing yang special kambing kita kat sini, kita daripada kandang kita sembelih,
fresh, kita masak, and then sebelum masak tu kita prep minimum 3 hari lah untuk perapan tu. Untuk rasakan daging tu dapat rasa lah perapan tu. And then perapan tu pun kita buat sendiri. Okey, apa menu yang menarik? Hari ni kita nak menariknya adalah menu nasi goreng kambing bakar. Kambing. Yes, kambing bakar tu and then dengan sup gearbox lah. Saya nak rasa benda tu. Okey, jom. Alright. Tak sabar dah ni. Wow. Banyaknya. Okey. Thank you. Oh, ni untuk Yes, kalau makan gearbox. tu lah. Okey. Banyaknya, Syafiq. Ni untuk seorang makan? Yes. Oh, okey. Kiranya lamb chop. Lepas tu dalam nasi goreng ni pun ada kambing lagi? Yep. Okey, jom kita start. Bismillah. Syed nak rasa lamb chop dulu. Banyak rasa black pepper tu. Kita rasa sekali tu bahagian lemak. Bahagian lemak. Sekejap. Potong sikit lagi kat sini. Okey. Bismillah. Okey. Lamb chop. Sos dia cukup rasa. Pedas dia cukup. Pedas black pepper tu. Lepas tu kambing dia tak payah cakap lah, memang lembut. Perap 3 hari. Memang cukup. Perap 3 hari. Syafiq, selalunya macam ni berapa ringgit, Syafiq? Okey, satu hidangan untuk nasi goreng ni ada RM22. RM22? Yes. Banyak ni? Lebih, okey, kita gunakan kambing kat sini dalam 250 gram. Memang puas hati. Kalau Syed pergi kedai lain, selalunya lamb chop je kita dapat RM22, RM20 lebih ringgit. Yang ni dengan nasi penuh kambing. Dekat dalam nasi goreng ni pun ada kambing tau. Syed nak rasa nasi dia pula. Bismillah. Memang masuklah nasi goreng dengan kambing. Saya jarang makan nasi goreng kambing sebenarnya. Okey. Ni first time ke? First time. First time. Masuk. Selalunya kita makan nasi goreng dengan ayam. Yang ni lain sikit dengan kambing. Lepas tu makan dengan sup Syafiq? Yep. Boleh try. Sup gearbox. Sup gearbox. Saya nak makan kosong dulu. Selalunya ni berapa ringgit, Syafiq? Yang ni RM17. RM17? Yes. Dapat besar ni. Dalam tu pun ada lagi kambing dia. Jom ni, Syed takut nak angkat. Besar. RM17 sahaja. Syafiq, gearbox ni sebenarnya bahagian apa, Syafiq? Okey, ni bahagian lutut kambing. Lutut kambing. Inilah yang tempat berlemak yang sedap ni. Kalau orang pandai makan, dia boleh sedut dekat dalam tulang. Sedut Okey, jap lagi Syed sedut. Bismillah, nak rasa dulu. Rempah dia memang sedap lah. Ini setiap hari ke dimasak setiap hari? Berapa lama nak masak gearbox ni? Gearbox mostly kita masak bagi dengan daging kambing sekali lebih pada 2 jam lah. 2 jam bagi empuk dia punya kambing tu. Okey, macam ni Syed nak makan ni? Sumbat je? Yep. Okey, lepas tu kita sedut Tu dia punya lemak. Berlemak sedap. Syed selalu nampak tapi Syed tak berani nak makan sebenarnya. Okey, apa tips yang kita lepas kita makan selalunya kita kena buat apa, Syafiq? Sebab ialah kambing ni kan dia berlemak sikit kan. Apa yang kita boleh buat untuk kurangkan? Okey, saya suggest minum air limau atau lemon untuk dia detox. Yes, bersihkan balik lemak-lemak tu. Daging dia sangat lembut. Memang cair di mulut. Ini nama dia cair di mulut. Bahagian gearbox ni memang ramai orang suka. Dan kalau anda datang ke sini, RM17. Kalau Syed, maybe Syed boleh makan seorang lah. Siapa yang makan sikit tu boleh makan 2 orang. Okey, tadi Syed dah makan, dah kenyang dah pun. Sekarang ni Syed berada di Good to Go Animal Garden untuk main dengan haiwan-haiwan di sini. Jom. Cabaran episod kali ini agak unik. Syed diminta untuk melawat G2G Animal Garden untuk kenali haiwan-haiwan di sana dengan lebih dekat. Dengar macam senang kan? Untuk orang macam Syed, susah juga tau. Okey, saya takutlah. Dia tak patut tak apalah, dia pandang saya. Ni katak hutan, dia berubah. Kalau dia kering, warna dia warna hijau. Hello. Sekarang ni Syed pegang ular sawa albino.
Cantik dia punya kulit. Abang, kenapa dia punya? Tak apa, dia memang berjalan. Sebab awak dah pun. G2G Garden membawa konsep terapi haiwan. Ia membolehkan pengunjung berinteraksi bersama puluhan spesies haiwan yang terdapat di sini. Seronok juga sesekali berdamping dengan haiwan di sini. Tapi ada juga yang mencabar. Makan dah, tengok haiwan pun dah. Terima kasih banyak-banyak Syafiq sebab sudi layan Syed hari ini. Okey, terima kasih juga kepada Makan Viral TV9 kerana sudi memilih G2G Restaurant sebagai destinasi episod kali ini. Sama-sama. Alright. Kita jumpa lagi. Okey, insyaAllah. Bye. 3 perkara yang Syed belajar pada hari ini. Pertama, untuk bersederhana dalam kehidupan. Contohnya, kambing ada banyak khasiat, tapi kita kena bersederhana dalam pengambilannya supaya ia tidak memberi kesan buruk kepada tubuh badan kita. Dan yang kedua, daripada kambing bakar kontena, Syed belajar bahawa kita kena yakin dengan perniagaan kita. Contohnya Encik Azu, dia berani untuk upgrade bisnesnya daripada gerai kambing bakar kepada sebuah restoran. Dan yang ketiga, daripada G2G, Syed belajar bahawa umur hanyalah sekadar nombor dan ia bukanlah kayu pengukur kepada kejayaan kita. Contohnya Syafiq yang baru berusia 30 tahun mampu menguruskan 4 jenis bisnes yang berbeza. Hebat kan? Minggu depan kita nak ke mana pula? Kalau anda ada cadangan yang menarik, jangan lupa untuk DM Syed di Instagram. Kita jumpa minggu depan dalam Makan Viral. Bye!